Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang cikgu sayangi dan kasihi semua. Apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan mampu menjagakan diri sempena PDPR dan situasi penyakit yang menular, penyakit COVID pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini, cikgu akan memberi taklimat mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 3 sebagai permulaan pembelajaran kita pada tahun ini. Perlunya taklimat ini untuk pelajar mendapatkan gambaran secara umum apa yang akan kita pelajari di tingkatan 3 untuk mata pelajaran sejarah. Baiklah, cikgu harap pelajar menyediakan kertas dan pen untuk mencatat butiran-butiran perlu yang boleh dirasakan dapat memanfaatkan pelajar. Guna buku yang tahun lepas pun boleh. Kalau ada yang masih kosong tu boleh gunakan lagi, tak perlu membazir menggunakan buku baru. Baiklah, kalau pelajar tengok dekat paparan slide dekat sini, menunjukkan bahawa sejarah KSSM tingkatan 3 yang mula diperkenalkan pada tahun 2019, terdapat 8 bab yang perlu pelajar belajar. Mula daripada bab 1 sehingga bab 8. Okay, sekarang kita mula tinjau apa yang terkandung di dalam sukatan mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 3. Sekarang kita tengok perincian kesemua 8 bab yang akan kita belajar. Pertama yang di atas, bab pertama kita akan belajar kedatangan kuasa barat. Yang kedua, kita akan belajar pentadbiran negeri-negeri Selat. Ketiga, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Bab yang keempat, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bab yang kelima, pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Manakala bab yang keenam pula adalah kesan pentadbiran barat ke atas ekonomi dan sosial di negara kita. Bab yang ketujuh, penentangan masyarakat tempatan. Dan bab yang terakhir adalah bab 8, iaitu kebijaksanaan raja dan pembesar menghadapi kerakusan penjajahan kuasa barat. Seterusnya kita tengok bab yang pertama. Kedatangan kuasa barat diperincikan kepada empat subtopik. Yang pertama, kemakmuran dan kestabilan negara kita. Di sini kita akan meninjau semula apa yang kita belajar di tingkatan 2 untuk memberi asas pengetahuan untuk kita belajar selepas ini mengapa dan bagaimana British datang menjajah negara kita dan tidak ada sebab kerana kita telah mencapai kemakmuran yang terlebih awal yang telah kita belajar di tingkatan 2. 1.2 kita akan tengok faktor kedatangan kuasa barat ke timur, yang ini bermula dengan Portugis. Kita dah belajar di tingkatan 2, iaitu Gold, Glory dan Gospel. Subtopik yang ketiga, kita akan tinjau bagaimana kuasa barat ini bersaing sesama mereka. Dan subtopik yang keempat adalah perbezaan strategi penjajahan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa barat. Okey, kita perincikan lagi 1.1, iaitu kemakmuran dan kestabilan negara kita. Dipecahkan kepada beberapa topik. Pertama, sistem politik kita.
Kita sistem dan dah ada sistem pentadbiran, sistem beraja, sistem di Negeri Sembilan di Sabah dan Sarawak kita belajar, sistem kesukuan, ketua bebas dan sebagainya. Dari segi perundangan kita dah amal, lalu kita tak perlukan perundangan penjajah, sistem politik penjajah, sistem ekonomi penjajah, kerana kita sudah lebih awal daripada mereka. Lalu dakwaan Barat mengatakan bahawa mereka datang ke Timur ini untuk memodernkan masyarakat Timur yang hidup dalam situasi seperti zaman prasejarah, tak bertamadun. Lalu kita menolak berdasarkan pada bukti-bukti yang ada pada sejarah. Contohnya sistem perundangan yang kita amalkan yang telah kita jumpa di tingkatan 2 iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang 99 Perak dan Hukum Kanun Pahang. Sistem ekonomi dan kemakmuran yang telah kita capai, kita telah terlibat dengan pertanian dagangan sejak beribu-ribu tahun, contohnya perdagangan rempah. Kita telah ada sistem timbangan dan sukatan yang dikuatkuasakan oleh Syah Bandar di pelabuhan. Kita sudah ada mata wang dan kita tengok apa sistem mata wang kita, dan kita sudah mengamalkan sistem cukai berkeutamaan, contohnya di Melaka 6%, 3% dan hadiah. Sistem sosial seperti pendidikan, kalau penjajah Barat kata dia datang ke negara kita untuk memberi ilmu kepada negara kita, kita terlebih awal lagi sudah berilmu. Dikala masyarakat Barat yang hidup dalam kegelapan, dipanggil situasi darkness, dan masyarakat Barat ini mula menerima ilmu pengetahuan melalui ketamadun Islam di Sepanyol yang lebih lewat berbanding dengan kemajuan yang dicapai oleh negara kita ataupun kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di negara kita. Di sini kita akan tengok dua sistem pendidikan, iaitu pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Nanti cikgu akan terangkan apa maksud pendidikan formal dan pendidikan tidak formal semasa kita belajar di bab 1 nanti. Seterusnya kita tengok subtopik yang kedua adalah faktor kedatangan Barat, dipecahkan kepada beberapa bahagian. Pertama, abad yang ke-16, ini kedatangan Portugis. Tujuannya adalah untuk perdagangan, untuk kekayaan, mencari pelabuhan persinggahan dan juga menyebarkan ajaran Kristian iaitu gospel. Seterusnya, kita tengok pada abad yang ke-17 dan ke-18, ini bermulanya kedatangan Belanda lebih awal, kemudian datang pula Inggeris. Kedatangan mereka ini dirancakkan lagi dengan kemunculan revolusi industri di Eropah yang memerlukan bahan mentah untuk industri mereka, yang bermula dengan industri mengetin. Satu topik yang kedua lagi, kita tengok abad yang ke-19 dan yang ke-20. Ini apabila berlakunya kerancakan dalam revolusi industri, di mana pekerja-pekerja diambil lebih ramai, pengeluaran barangan lebih cekat. Lalu muncullah seperti industri mengetin, industri kenderaan. Nanti kita akan tengok apa yang akan berlaku. Pertama, industri kereta muncul dengan penciptaan kereta. Bukan saja kereta ni dirujuk pada kenderaan, contohnya motosikal, basikal dan sebagainya, lori. Lalu industri kereta ini memerlukan biji besi dan juga biji getah. Mengapa? Kerana biji besi untuk membuat badan kereta dan juga enjin, manakala getah untuk membuat komponen-komponen di dalam kenderaan seperti tayar contohnya. Mengapa rantau alam Melayu menjadi rebutan kepada kuasa-kuasa di Barat yang sedang menghadapi revolusi industri? Kerana kesuburan tanah
dan kesesuaian yang ada di negara kita. Ini industri mengetin yang menyebabkan permintaan kepada biji timah. Terusan Suez di mana? Nanti kita akan tengok di mana terusan Suez ini yang ada di Mesir, yang telah memendekkan jarak perjalanan daripada barat ke timur sehingga 4,000 km. 4,000 tu kalau zaman dahulu memakan masa 1 bulan hingga 2 bulan. Terciptanya kapal wap sebelum terciptanya kapal enjin yang menggunakan minyak diesel. Lalu diciptakan oleh kapal wap dahulu menggunakan sistem bahan bakar apinya arang batu yang merebus ataupun menggelegakkan wap air, dan wap air itu akan menendang turbin dan akan memusingkan roda dan akan menggerakkan kapal. Seterusnya, berlakunya kedatangan kuasa barat ini kerana persaingan sesama kuasa barat. Nanti kita akan tengok. Contohnya, selain daripada Belanda dan Inggeris, datang kuasa barat yang lain seperti Rusia, Jerman, Perancis dan sebagainya. Seterusnya, terciptanya telegraf yang merupakan sistem perhubungan yang paling awal sebelum terciptanya telefon. Telegraf ini merupakan simbol bahasa secara dot ataupun titik-titik dan perlu diterjemahkan semula ke dalam bahasa. Beban orang putih, ini satu konsep yang cikgu tekankan lebih awal, di mana kuasa barat menganggap kita di timur ini tidak bertamadun, lalu mereka datang untuk memberi ilmu dan tamadun kepada masyarakat di timur. Tapi yang mereka buat sebenarnya adalah penjajahan, dan mereka ambil semua hasil yang kita ada untuk dibawa pulang ke negara mereka, dan mereka kaya raya sehingga sekarang. Okey, seterusnya subtopik yang ketiga, cikgu pergi laju-laju supaya sempat 1 jam. Kalau tak sempat kita sambung lain kali. Okey, subtopik yang ketiga, persaingan sesama kuasa penjajah. Di sini kuasa barat berlumba datang ke timur untuk penuhi keperluan bahan mentah dalam industri mereka. Contohnya Perancis, Rusia, Jerman, Sepanyol, Portugis inginkan tanah jajahan. Belanda dan Inggeris pula perlu melakukan sesuatu kerana mereka ini datang lebih awal. Kita akan tengok depan ini apa kesan daripada perancangan Inggeris Belanda ini untuk menyekat kuasa-kuasa barat yang lain, dan akan meninggalkan kesan yang buruk kepada kita di mana negara kita berpecah belah. Seterusnya kita tengok perbezaan strategi yang dibuat oleh penjajah. Di sini kita tengok dua sistem penjajahan, iaitu Belanda dan Inggeris. Belanda yang menumpukan perhatian kepada Indonesia menggunakan strategi yang agak keras, manakala British boleh dikatakan menggunakan psikologi dan tipu hailah, dan sekali-sekala menggunakan kekuatan ketenteraan. Pertama, kita tengok strategi yang dibuat oleh Belanda dahulu. Pertama, melakukan serangan fizikal. Mana-mana kawasan yang dirasakan cuba menentang mereka, mereka akan menggerakkan ketenteraan untuk menyerang kawasan terbabit. Contohnya yang dilakukan di Aceh dan Makassar di Pulau Sulawesi. Seterusnya, British membuat pakatan. Pakatan di sini ada dua jenis, pakatan dengan penduduk tempatan untuk menghapuskan pemerintahan tempatan, dan juga mengadakan pakatan dengan kuasa luar, contohnya dengan Inggeris. Dan seterusnya, Belanda membuat perjanjian. Nanti kita akan tengok contohnya perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Manakala strategi Belanda agak meluas. Pertama, strategi British agak meluas. Pertama, menggunakan kaedah manipulasi. Manipulasi ini contohnya bila pembesar Melayu ada konflik di istana, mereka campur tangan dengan menyebelahi sebelah pihak dan memenangkan sebelah pihak yang ditolong oleh British. Lalu British akan hulur surat perjanjian dan
pembesar yang ditolong itu akan menandatangani apa saja yang dikehendaki oleh British. Itu dipanggil manipulasi. Kemudian ugutan dan desakan, ini kita akan tengok pada dua kes. Pertama, pembunuhan Goh Hui di Istana Pahang dan juga serangan lanung ke atas kapal dagangan British di Teluk Ratchado, Selangor. Yang ketiga, kita akan tengok perjanjian. Contohnya perjanjian Pangkor yang menyebabkan British secara rasmi menjajah di negara kita. Apabila mula campur tangan di Perak. Melalui tipu helah apa yang dilakukan oleh Francis Light di Pulau Pinang ke atas Sultan Kedah. Melalui pakatan ketenteraan, pakatan ekonomi dan sebagainya. Yang keenam, melalui pajakan. Pajakan oleh British ini agak pelik. Selagi ada bulan, bintang dan matahari. Bermaksud, dia akan pajak sesuatu kawasan tanah ataupun penempatan ataupun negeri ataupun wilayah yang diserahkan pada British itu secara pajakan, dan pajakan ini tidak ada tempoh. Kalau sekarang, kalau kita nak pajak tanah kerajaan, dia ada tempoh 99 tahun contohnya. Tapi dengan British ini dia buat syarat selagi ada bulan, bintang dan matahari. Bermaksud selama-lamanya lah akan diserahkan kepada British. Dan yang terakhir adalah serangan fizikal. Contohnya apa yang dilakukan oleh Brooke ke atas kaum-kaum Bumiputera Sabah yang menentang, seperti yang dilakukan oleh Rentap dan sebagainya.